Ya, kembali bersiaran dalam rancangan dialog pada malam ini. Kita bicarakan mengenai memburu kilauan emas. Tapi tadi Datuk dah kata tak nak kita cakap kilau-kilau lagi. Kita nak pastikan emas tu dalam gambaran kita dalam Olimpik 2012 London ini. Jadi kita melihat juga, sebenarnya kita dah melihat mengenai badminton. Ya, jadi selain badminton, apa agaknya cabang disiplin lain yang Datuk lihat kita boleh membidik emas dan juga pingat-pingat yang lain? Ya, saya rasa tidak mustahil untuk kita mendapat medal. Dan kalau kita nasib baik, mungkin medal itu warnanya boleh berubah dari warna gelap gangsa kepada cerah perak kepada emas. Tak mustahil. Misalnya kalau kita lihat Pandalila Rinong misalnya yang akan menjadi pembawa bendera kita pada hari perasmian nanti. Beliau telah mencatatkan beberapa rekod yang bagus. Misalnya di Sukan Asia yang lepas, beliau dapat perak. Sukan Olimpik remaja di Singapura berapa tahun yang lepas, sekali lagi beliau dapat perak. Dan ini dan beberapa kejohanan-kejohanan lain. Beliau sentiasa menunjukkan satu pencapaian yang konsisten di peringkat nombor 2. Kurang sikit pun itulah yang menjadi juara dunia. Jadi artinya potensi yang ditunjukkan oleh Pandalila begitu besar sekali. Dan juga pasangan beliau Lee Man Yi dan sebagainya. Ini antara mereka yang hanya bila kita memperkenalkan program Road to London satu ketika dahulu, kita hanya ingat ada 3 sahaja disiplinnya, iaitu badminton, berbasikal dan juga memanah pada waktu itu. Tiba-tiba kita lihat Pandalila dapat pingat gangsa di kejohanan FINA World Meet di Rome satu ketika, dan dia dapat pingat gangsa. Dan masukkan saja dalam program Road to London, tiba-tiba dia dapat mencapai satu pencapaian yang baik, dapat perak beberapa kali, dan mempunyai rakan-rakan lain pula, sehingga kan sekarang ni dalam bidang akuatik terjun sahaja kita ada 8 orang yang layak menjadi Olimpian ini. Jadi begitu juga dalam sukan lain seperti berbasikal track, nama seperti Azizul Hasni, Josiah Ang. Ini antara 2 nama yang kita rasakan punya harapan yang baik. Kita harapkan Azizul satu ketika dahulu dah sampai ke peringkat nombor 1, nombor 2 dunia, hinggalah beliau cedera apabila berlaku kemalangan di Manchester. Bila cedera ni nak kembalikan, kakinya dah baik, tapi spirit tu okey, saya tak bimbang. Tapi fitness, kerana untuk saya bagi contohnya, di peak dia setiap minggu dia kena pergi ke altitude chamber, berlatih di dalam satu ruang di mana sebahagian oksigen dikeluarkan, seperti kita duduk di kawasan yang tinggi, supaya dipanggil to overload the body dia, untuk berikan yang tekanan, supaya bila dia kurang oksigen ni, paru-paru dia dikembangkan, jantung dia dibesarkan, dikuatkan sebagainya. Tapi kalau lama tak berlatih, ini akan kembali kecil. Jadi walaupun baik di sini perlu dikuatkan lagi, kerana acaranya, henjutan dia untuk memberikan letupan otot yang terakhir dalam acara berbasikal itu, di waktu itu bernafas dah tidak ada masa, dan memberikan kata orang speed yang terbaik, letupan yang terbaik, dan ini memerlukan masa untuk beliau sampai ke peringkatnya. Tapi sekarang ini saya tanya pada beliau yakin bahawa beliau akan mencapai tahap yang terbaik ketika Olimpik ini. Dan saya rasa berkat doa semua rakyat Malaysia, Azizul juga adalah antara orang yang mampu memberi cabaran pada kita. Fokus juga pada Azizul dalam acara beliau. Begitu juga dalam acara memanah. Saya tak terkejut kalau berkat anak Nur Suryani yang dikandung beliau. Jadi 8 bulan sekarang. 8 bulan. Mana tahu orang lain pergi seorang, dia pergi 2 orang untuk kejar satu pingat. Khairul Anwar, pemanah kita, bersama dengan Chen Chu Xian, misalnya, ini adalah antara nama-nama yang kita rasakan boleh membawa harapan. Jadi pada kali ini kita tak hanya tunggu badminton saja. Kita boleh tengok banyak acara-acara lain yang boleh memberi
sandaran pada kita, insya-Allah. Okay. Jadi pegawai-pegawai pun dan atlet dah ada yang berlepas. Ya. Ya. Dan dari segi kebimbangan masih lagi pada Datuk Lee Chong Wei dengan masalah peribadi dia. Jadi adakah dengan pegawai, pakar-pakar kaunseling juga telah pun dihantar? Saya rasa kita beri yang terbaik. Okay. Tapi segalanya pada diri beliau. Lee Chong Wei, saya berjumpa, rakan-rakan kita dari Majlis Sukan berjumpa, mereka dah pergi menyesuaikan. Kalau kata nak menyesuaikan dari segi masa itu, kalau ikut teorinya, kalau satu negara itu beza jam dia, 1 jam memerlukan 1 hari untuk dia menyesuaikan diri. Ini 8 jam, sekurang-kurang 8 hari dah. Mereka dah berangkat dah. Duduk di sana menyesuaikan supaya bangun tidur tu dah tahu dah pukul 7. Kalau dia biasa bangun, dia orang tak bangun pukul 7. Dia orang bangun pukul 5, dah start berlatih pukul 6 pagi dan sebagainya. Tidak lagi diganggu, 5 pagi ni waktu Malaysia pukul 4 ni time nak makan ni. Sana dah tak ada. Dia orang dah sesuaikan dengan waktu. Mereka berlepas awal dan sebagainya supaya segala perkara-perkara yang begini tidak mengganggu mereka untuk menyesuaikan dan memberikan yang terbaik semasa sukan ini. Okey, kalau nak kira paling lama Nusriani lah paling lama di London. Ya. Jadi kita harapkan sesuatu juga dah selesa dengan suasana sana. Dan kita juga nak buka soalan daripada penonton untuk mengajukan kepada Yang Berhormat Datuk. Silakan. Yang pertama mungkin ada. Silakan. Okey. Salam satu Malaysia. Saya Vinod Naidu Rajagopal dari Asian Metropolitan University. Saya ni rasa nak meluahkan rasa tak puas hati saya lah tentang isu doping yang telah melanda sukan negara kita pada sukan SEA yang lepas. So saya rasa adakah atlet-atlet kita dipergunakan atau dijadikan mangsa oleh jurulatih mereka sendiri ataupun atas desakan pihak atasan semua ini telah berlaku, dan apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh KBS sendiri supaya isu ini tidak akan berlaku lagi pada sukan Olimpik kita pada kali ini? Okey. Ya, saya pun jangan kata saudara saja yang sedih, kita pun sedih kerana doping ni suatu perkara yang memalukan negara. Kita terus menyiasat perkara ini dan kita tak mahu lagi perkara ini akan berlaku di masa yang akan datang. Dan saya tidak mahu juga memberi tekanan pada atlet-atlet yang terlibat. Mereka pun tidak ada orang yang mahu apabila mereka disalahkan. Tetapi ada perkara-perkara yang tertentu yang kita rasakan perlu dipertanggungjawabkan, termasuk mereka yang melatih mereka dan sebagainya. Jadi saya percaya bahawa di masa yang akan datang, selain pada Malaysia adalah anggota kepada WADA, iaitu badan yang menentang anti-doping dalam dunia sekarang ini, dan kita juga ingin diberi pengiktirafan bahawa kita juga mampu untuk menjadi negara yang boleh diharapkan bagi mencegah perlakuan yang seperti ini. Jadi kita tidak mahu lagi atlet-atlet kita satu masa nanti terbabit sekali lagi dalam isu yang berkaitan dengan doping ini.